بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, kita berjumpa di satu lagi rancangan yang diberi nama Cakap Masjid. Dan kali ini saya bersama seorang lagi asatizah kita yang berbahagia, yang sentiasa tersenyum Ustaz Hafiz. Apa khabar Ustaz Hafiz? Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Kesi? Ya, pastinya terima kasihlah pada Ustaz Hafiz yang sudi meluangkan masa untuk datang dalam rancangan istimewa Ramadan ini. Rancangan ini demi membantu Masjid Al-Amin Singapura ni untuk mengumpul dana. Saya tengok gambar-gambar masjid ni, bumbung yang bocor, wire-wire elektrikal yang perlu diperbaiki. Mereka juga nak meningkatkan infrastruktur lah dalaman supaya lebih mudah menganjurkan kelas-kelas online dan kelas-kelas madrasah insya-Allah. Betul sangat tepat. Jadi terima kasih pada Ustaz Hafiz sekali lagi. Dan hari ini kita nak cakap tentang topik perbincangan lah. Sebelum tu, Ustaz Hafiz ni adalah seorang pendakwa bebas ke ataupun ada bersama dengan mana-mana masjid? Tidak, saya bersama dengan masjid. Masjid mana tu? Masjid Naim, insya-Allah. Naim. Naim tu terletak di Hougang. Hougang, betul. Saya pernah juga pergi sana sekali dua lah. Pernah? Sekali dua je? Itu lama Saya pergi masjid yang saya suka pergi waktu kerja dululah. Masjid Umar Salma. Okay. Sebab saya suka pemandangan kampung. Masjid Umar Salma, dan selalu dekat rumah saya Islah lah. Masjid Islah lah. Tapi Umar Salma tu memang favourite lah. Kalau nak pergi kat luar mana-mana kan, lepak, mesti pergi Masjid Umar Salma lah. Sekarang perkampungan tu, pertempatan Melayu pernah pergi? Pernah pergi. Pernah pergi. Tapi jauh sangat lah. Itu kat Sembawang. Out of the way. Kat Umar Sama kan lebih central. Hari ni cakap masjid ni, kita nak bincang tentang topik kita. Melakukan perkara yang sia-sia di bulan Ramadan. Dan tidur adalah bukan di antaranya. Sebab siang-siang disclaimer tidur bukan di antaranya. Sebab saya dah tanya ustaz yang lain. Ustaz lain kata bulan Ramadan tidur memang tidak ada apa-apa. Tapi tidur itu mesti bermatlamat. Matlamatnya adalah untuk persiapkan diri di malam hari untuk meraihkan Ramadan dengan qiyamulai. Jadi tidur tu ada matlamat. Jangan Ramadan boleh tidur apa, malam tak buat apa-apa. Itu betul. Bagus. Yes. Itu yang saya tunggu-tunggu tadi. Dia punya catch kat situ. Jadi ini apakah perkara yang mungkin di zaman sekarang ni lah yang disifatkan sebagai sia-sia ataupun boleh sehingga mengurangkan kualiti puasa kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So cakap pasal sia-sianya puasa ni, banyak perkara sebenarnya. Di antaranya tidak ikhlas dalam berpuasa. Tidak ikhlas. Macam mana tu? Orang tak puasa pun boleh tak ikhlas Ada, boleh ke si? Macam mana tu? Dia macam ni tau. Dia tahu dah nak Ramadan, tapi orang lain gembira nak jumpa Ramadan kan. Dia rasa puasa ni satu beban tau untuk dia. Jadi dia dah, alamak dah nak Ramadan lah. Alamak tak best lah. Alamak dah tak dapat makan. That feeling yang ada tu, itu yang kita tak nak wujud dalam diri kita. Jauhkanlah Ustaz. Jauhkan. So bila kalau kita ada that kind of feeling, itulah jadinya itu puasa tak ikhlas. So bila tiba Ramadan aja, Ramadan datang kan, hadir je Ramadan, datang aja, dia dah, alamak, aku dah kena puasa lah. Esok dah tak boleh makan lah. Kan? Last makan subuh ni. Siapa yang macam tu? Janganlah kalau boleh kita kikis lah. Tapi kita manusia Ustaz. Kadang-kadang pun ada terasa juga macam
Macam kita memang contohlah mak minta tolong kan. Kita memang nak tolong ni. Mak minta tolong tapi alamak mak ni sekarang juga dia minta tolong. Kadang-kadang terasa lah. Tapi cepat-cepat kita istighfar Ustaz. Betul. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Istighfar kalau terfikir macam tu Ustaz. Sebab saya belajar sebelum ni banyak Ustaz kata kalau buat silap cepat-cepat istighfar. Malaikat nak tulis pun tak jadi. Jadi, apa lagi yang perkara yang sia-siakan Ramadan? Perkara di antaranya juga adalah tadi puasa tak ikhlas kan. So kita tahu dia dah orang standby untuk masuk Ramadan ni untuk puasa, dia standby tak nak jumpa puasa. Dia standby macam apa tu tadi cakap tu, alamak dah nak masuk Ramadan kan. So dia tak standby dia tak sedia nak bertemu dengan Ramadan. Kemudian masuk aja bulan puasa, dia pun start curi-curi tulang ni puasa yuk-yuk Puasa yuk-yuk. Pernah dengar puasa yuk-yuk meter. Kalau Singapura puasa yuk-yuk. Kalau di Malaysia, sebab kita pun ada penonton daripada Malaysia, Masya Allah. puasa yang yuk. Yang yuk Yang yuk ada dia punya adjektif lain sikit. Singapura yuk-yuk, Malaysia puasa yang yuk. Yang yuk. Okey. Jadi puasa yang yalah puasa semangat 2 minit lah kira betul. Dia sahur je lah. Apa tu so tu tadi first point kita. Kemudian it derives to our next point, di antaranya juga adalah berkata-kata keji. Ini nak cakap sikit lah pasal kata keji ni kan. Ini lumrah sebagai manusia. Kadang kata dulang paku serpih, kata orang dia yang lebih. Ni saya jugalah kan. Kadang bila jalani bulan Ramadan ni, kita tak secara langsung, kita tak sedar tau yang kita dalam keadaan berpuasa. So kadang bila kita marah, kita upset tadilah, macam you cakap kan, alamak mak ni sikit darah kan? Baru tengah nak relax, macam-macam tu biar simpan dalam hati je Casey. Penyatahan itulah dinamakan sabar. Kat situ Jadi benda ni sebenarnya dia berlaku lebih banyak kepada pemandu. Pekerja nak pemandu yang pandu 24 jam. Cakap ni experience sangat. Pemandu Grab kan, ataupun Grab husband. Grab husband. Masya Allah. Macam saya lah, Grab husband. Maknanya tugas saya hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, hantar isteri kerja, ambil isteri kerja, hantar anak tuition, ambil anak tuition. Jadi saya pada waktu petang tu saya jadi Grab husband. So kadang-kadang on the road terlalu lama, kita jadi tekanan Ustaz. Bila orang masuk lane, alamak bangang apa gini, saya kadang-kadang terkeluar jugalah marah. Kadang-kadang aku puasa apalah aku merepek ni. Betul. Alhamdulillah tu dah bagus ada kesedaran tu. Yang tak baiknya ataupun yang kurang eloknya adalah orang yang dia dah gitu, dia tak ada kesedaran. Dia go on aja. Alamak tit. Saya tak nak cakap lah. Faham. Takkan Ustaz nak maki amu. Viral Ustaz. Ramadan. Viral nanti main-main. Jadi kesabaran tu penting, tapi kadang-kadang kita tak sedar. Kita perlu bersabar lah. Betul. Jadi bulan Ramadan ni kita patut belajar bersabar sepanjang 30 hari. Selepas 30 hari dia jadi satu tabiat lah, sebab kita dah sabar. Betul. Di antara perkara yang sia-sia juga adalah mengumpat. So actually kalau kita nak cakap pasal mengumpat is a big ataupun a general thing lah. So dalam mengumpat tu sendiri banyak. Di antaranya itulah memberitahu aib orang ataupun membuka aib orang dengan secara tak sengaja dan sebagainya kan. Tapi ada mengumpat juga dari sudut kebaikan. Macam kita mengumpat ataupun mengatakan membicarakan sesuatu tentang sesuatu tetapi kebaikan. Kau tengok anak si Norma tu. Alhamdulillah aku dengar cerita dia baru graduate daripada Al-Azhar. Masya-Allah, betul kau. Gitu. Itu okey. Itu okey. Jadi nak kata kat sini simpulan kata dia, mengumpatlah perkara yang baik-baik. Mengumpat pujilah ataupun cakaplah perkara yang baik-baik daripada masuk mengumpat ni semua kan. Tak best lah. Jadi mengumpat dan apa lagi yang dalam tergolong dalam perkara sia-sia, ada lagi tak Ustaz? Okey, ada. Actually di antara poin-poin yang saya dah listkan ni kan, dia adalah tadi kata-kata yang keji kan. So dia initiated daripada marah. Okay. So marah pun adalah
sifat yang kurang elok lah untuk kita continue lakukan dalam bulan Ramadan. So sebaiknya we abstain. Kan dah terspeaking cakap putih ustaz bincang we abstain. Kita hindari daripada marah ataupun sifat marah. Jadi sekarang saya nak tanya ustaz kita hidup zaman media sosial kan. Jadi kadang-kadang tadi ustaz kata aib membuka aib orang, cerita daripada orang. Tapi kalau orang ni dia buka aib dia sendiri dekat media sosial. Betul. Kemudian kita nak tegur dia. Kita tegur dekat comment section kat bawah. Adakah teguran kita tu juga dalam kategori perkara sia-sia? Kita menegur ni dia buat silap ni. Bagus. Sangat bagus soalan tu. Macam mana kita nak tegur dia tu? From this point onwards pula, kita boleh pandang teguran tu secara berhikmah ataupun tidak berhikmah. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, di mana pada satu ketika Nabi nak tegur sahabat pun dia tak tegur secara terang-terang. Ada satu peristiwa tu kalau tak silap saya, di antara salah satu sahabatnya lah melakukan kesilapan secara public tau. Secara awam, sudut awam. Cuma Nabi tak go public juga. Nabi tak pergi dekat tengah-tengah halayak ramai tu kan. Wahai masyarakat Islam, ketahuilah beliau tak ada. So Nabi approach pun cara yang berhimah. Berhimah ni macam mana? He approach it personally. He address the issue daripada bersemuka lah. Bersemuka. Ala babil aulad. Kira daripada peringkat yang awal lagi kita elakkan daripada buka aib sendiri. Ala babil aula. Ala babil aula. Aula tu maksudnya apa? Aula tu lebih perkara yang aula lah, yang utama. So lebih utama jangan kita buka aib sendiri. Sebelum ni Ustaz belajar di mana? Saya saya belajar di Universiti Al-Azhar di Kahirah, Kairo. Berapa lama tu? Selama 3 tahun. 3 tahun dekat Al-Azhar. Dekat Al-Azhar. Saya pun Al-Azhar juga Ustaz. Tahu, restoran. Al-Azhar restoran. Jadi 3 tahun Ustaz kat sana. 3 tahun dekat sana. Pastinya budaya kita memang berbeza lah. Betul. Sangat walaupun berbeza. kita satu agama, tapi budaya kita memang amat berbeza. Mungkin ada tak sama seperti orang-orang kita dekat sini? Mungkin ada sebahagian tu sama, ada sebahagian tu lain. Yang sama tu apa? Sama tu orang Arab ni pula kalau dia marah memang all out lah kisah. Oh, betul lah. All out. Dia marah all out tapi dia tak terbawa-bawa. So bila nak cakap tegur tak tegur kan, dia marah kan. Dia orang Arab kalau marah kita dia macam doa bunyi dia. Sebab Arab kan. Kita amin. macam dia baca doa untuk kita. Dia macam marah kita tau. Betul sebab lah dia cakap dalam bahasa Arab. Jadi kita dengar, saya tak faham bahasa Arab. Bila saya dengar tu dia macam dia ni mendoakan aku. Amin. Ni dia marah lagi. Ini aku marah dia amin. Okay, so kalau nak kongsi sikit kan pasal orang-orang Arab ni, dia memang kalau marah dia all out, tapi dia tak bawa-bawa. Tapi nak redakan kemarahan orang Arab ni, Casey, ni saya share sikit. Sempena pengalaman kan di Mesir 3 tahun. So nak redakan marahnya orang Arab ni, senang je. Kita suruh dia selawat ke atas Nabi. Confirm Casey, confirm. Confirm dia tone down. Confirm. Auto. Macam mana Ustaz cakap dia? Sallu ala Nabi. Cakap dengan dia. Sallu ala Nabi. Aiwah. Kan saya dah auto. Yang kus tu decrease. Decreasekan Decreasekan kemarahan. So dia punya relation is diorang memang marah all out. Tapi bila kita dah suruh dia sallu ala Nabi, kira selawatlah kamu ke atas Nabi, terus dia tersentap sikit kan. Dia sentap, nanti dia reda. Kita nampak tau. Dia reda. Kemudian dia bebel kat mulut dia sendirilah. Agaknya dia selawat lah tu. Bebel. Baru dia address the issue. Baru dia datang balik, dia cakap baik-baik lah. Cakap baik-baik. Tapi itulah bukan semua, tapi masyarakat Melayu Islam kita ni masih belum tahu lagi kehebatan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada kalanya kita sampai terpesong Ustaz. Terpesong maksud ni? Dulu saya ingat lagi. Ini saya off track sikit lah. Okay. Saya ingat lagi bila mata tembel kan, kau ambil ni kau punya air kencing ni, lepas tu kau selawat. Asal selawat kat atas air kencing pula? Betul. Saya pun dulu pernah dengar kan, petua-petua tu ambil ni. Jadi kita tidak mengagungkan, kita meremehkan sebenarnya. Ya, selawat. Dan bila kita berselawat tu kadang-kadang kita tak ada rasa cinta tau.
Dia tak hadirkan that feeling. Bila Ustaz cakap orang Mesir tu yang ditegur dan dia ajak selawat tu, tiba-tiba dia tersentak kan, tersentap sikit. Dia maknanya dia dah ada rasa cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Yang ini kita belum ada rasa cinta sebab saya rasa kita tidak kenali beliau lah. Betul. Dan bulan Ramadan ni ada baiknya kita kenali Rasulullah kita. Exactly. Cara-cara dia berpuasa kan, cara-cara dia macam Ustaz katalah tidak membuat perkara yang sia-sia. Betul. The best part ni saya kongsi sikit. The best part of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he practice what he preach. Yes. Lain dengan kita. Kita hari ni pun nama je Ustaz. Tapi kadang kita lack of that part. Kita preach tapi practice tu bila ujian datang tapi juga kadang hati tu macam terkehil sikit. Terkehil. Tapi kalau dah terkehil, terpesong sikit tu, cepat-cepat ada kesedaran. Macam Casey tadi kan, tengah drive Ustaz, I'm a Grab husband. Tengah drive kadang memang Ustaz macam-macam tu, zikir India, zikir Cina, semua dah keluar. Kan? Tapi ada wujud hadir tu, rasa astaghfirullahalazim, aku ni biar betul ni Ramadan ni. That feeling is very important. Jadi itu katanya namanya kalau dari sudut bahasa Arab yang sesuai dengan hadis Rasulullah, kena ada al-ba'ith. Al-ba'ith. Sesuai dengan hadis lah, ada menyebutkan tentang al-ba'ith. Al-ba'ith ni satu feeling ataupun your conscious yang timbul balik setelah you melakukan sesuatu kesilapan tadi. Kesedaran lah, kesedaran. Al-ba'ith tu kesedaran. Jadi kena ada. Jadi sekarang saya nak tanya Ustaz. Like gambar orang dekat Instagram. Gambar orang tak kisahlah, mungkin boleh like gambar ni belum puasa ni like gambar orang. Okey. Gambar Fatris Bakaram, Ustaz Fatris Bakaram ke kan? Like gambar saya ke? Like gambar Ustaz ke? Ustaz Fatris Bakaram suka upload motivational quotes kan? Betul. Ataupun dan like gambar anak orang lain tengah main-main ke versus dengan like gambar seorang gadis, dia cantik lah pakai tudung kan, selfie. Saya tak nak go to the extreme lah, sebab extreme tu memang salah. Ya, betul. Yang ini yang baik-baik Ustaz. Yang kita pandang yang gambar ni okey apa, elok je dia pakai tudung, dia berhijab, dia tengah duduk kan. Adakah perkara ini dalam lingkungan sia-sia? Okey. Untuk jawab tu saya ringkaskan. Actually dia punya kalau nak huraikan panjang juga tu kan. Ustaz ni perkara elok ni. Saya tak tengok gambar-gambar yang kan. Saya tengok gambar elok ni, sejuk je, sedap je mata memandang. Tapi kat situ ada catch kat situ. Kan dalam bulan Ramadan kau layan perkara-perkara tak secara langsung kau tengah melayan syahwat kau. Bila kita rasa syahwat ni syahwat ni satu yang ishtahads. Ishtahads ni yang menyeronokkan. Yang menyedapkan, yang menyelerakan. So Ramadan ni, kenapa kita balik pada basic Ramadan kenapa kita tahan daripada lapar dan juga dahaga? Kerana kita nak kekang ni, kekang keseleraan kita, kekang keseronokan kita, kekang syahwat kita lah. Tu syahwat tu, makna syahwat tu. Jadi bila kita nak kekang, kita dalam nak kontrol tu, dalam nak kontrol, sebaiknya kita elak lah daripada perkara ni juga. Walaupun gambar tadi elok kan. Jangan cakap lelaki yang kaum Hawa pun sama tengok lelaki macam pakai jubah. Lee Min Ho kan sampai boleh meleleh. Tak ada itu, ini pakai jubah. Pakai jubah, masya-Allah. Ustaz yang pakai jubah kan, yang handsome kira. Yang bila dia tengok tu sejuk hati Betul. Itu pun adalah satu perkara yang sia-sia lah. Betul. Dia cuma kalau perkara tu membawa kepada kebaikan. Let's say ustaz ni elok pakai jubah semua kan. Lepas tu kemudian caption dia bawah tu. Ada caption, ada ataupun video-video kan. Ustaz-ustaz ni dia baca alunan Quran dia, masya-Allah kan. Jadi dia kalau layan yang membawa dia kepada kebaikan, alhamdulillah. Tapi jangan dilayan tu jadi kelainan, kelaut dah. Tu tak nak. Jadi pastikanlah bila nak, kalau boleh skip je lah skip. Tak apa bulan Ramadan ni, lepas tu continue lah the good habit. Ramadan ni okey, bag barang baju kotor aku letak luar dulu. Betul. Okey Ramadan, habis Ramadan baju kotor angkat balik. Habis apa purpose Ramadan ni kan. So the ultimate goal, Casey, kalau kita nak cakap, the highlight is actually not Ramadan itself. The highlight is
to shape you after Ramadan. Betul Ustaz. Handsome Untuk menjadi seorang yang lebih wholesome, holistic yang mana yang orang yang penyayang. Sebabnya di bulan Ramadan ni kita digalakkan untuk bersedekah. Jadi bila sedekah tu kita ada sifat kasih sayang. Tak ada sifat kasih sayang macam mana nak sedekah? Jadi selepas Ramadan kita menjadi seorang yang lebih kasih sayang. Tu Ustaz, sepatutnya kita pandang orang dengan apa tu? Dengan pandangan rahmat. Betul. Teringat saya bila saya di Kahirah, sewaktu duduk tu menuntut tu, Syekh ada cakap pasal apabila kita pandang orang ada beza tau. Berpandang orang ni. Kita tahu kita ni okey lah, taklah baik sangat kan. Tapi kita bila pandang orang dalam melakukan kemaksiatan ataupun kejahatan ataupun kekurangan kita pandang dia, itu akan judge kita tu. Macam mana kita pandang dia tu, itu Allah akan judge kita macam mana dari situ. So, kalau kita pandang dia macam daripada sudut, apa kan dia ni? Kan? Let's say kita nampak orang Melayu kita sendiri buka puasa. Kan? Di pagi Ramadan. Lemek dia ni kan. Alamak, tak puasa apa ni. Kita dah mula sangka yang buruk, sangka yang kurang baik. Itu pandangan kita sebenarnya. Kita tu pandangan kita tu reflect diri kita. Sebenarnya kita lebih teruk daripada tu sebenarnya. So kita pandang orang macam pandangan dengan pandangan rahmat, seperti mana macam Nabi SAW. Nabi SAW pandang orang dengan pandangan rahmat. So ada beza pandangan biasa dengan pandangan rahmat. Yang tadi Casey sebutkan tadi, itu adalah pandangan rahmat. Jadi bukan sebaliknya dia marah, tetapi sebaliknya dia kesiannya. Dia merahmati. Jadi itu penting. Susah sikit Ustaz kadang kita ni yalah, kalau tengah jalan kan tiba-tiba nampak orang ni macam tak betul sikit, habis pakaiannya tak kotor, habis jalan tepi kita dia ada bau, kita macam cakap dalam hati kan. Tapi kalau pandang rahmat tu berat Ustaz Betul. Sebabnya kita nak betul-betul rasa ikhlas tau. Tak apalah, kesian dia. Ini saya ingatkan diri saya. Teringat pasal diri saya kerana apa, dulu saya menuntut dekat Madrasah Al-Junaid kan, sebelum pergi Azhar lah, dekat Madrasah Al-Junaid. Jadi kenal tak almarhum Fadil? Tak apa, kita cakap je. Almarhum Fadil tu. Saya di antara budak-budak yang dulu cemoh dia. Keji dia. Apa ni abang busuk kan? Apa ni, ya Allah, tengok aku tak nak jadi macam ni kan. Tapi lepas tu saya dapat tengok beberapa asatizah saya sendiri yang apabila dia datang dekat Madrasah Al-Junaid tu, dia minta duit sekalipun, dia orang tak pernah tolak dia. Selalu merahmati dia. Selalu, Fadil dah makan belum? Di antaranya ustaz saya lah sendiri, Ustaz Ahmad Syamsuddin. Saya sebutkan nama dia. Mari Fadil kan. Kenapa dia dah makan belum? Kalau belum makan, dibelikan makannya buatnya. Masya Allah. Jadi that's where I learn. Kan tak? Kadang kita budak-budak ni kita tak learn daripada sudut dia marah-marah tak. Tapi kita learn daripada sudut bila orang tua ataupun orang dewasa tu sendiri menunjukkan dia punya rahmat. Kita belajar daripada rahmatnya. Jadi Alhamdulillah kita nak berkongsi beberapa lagi informasi tentang rancangan Cakap Masjid ni demi mengumpul dana untuk Masjid Al-Amin. Dan kita pun tahu Masjid Al-Amin banyaklah melakukan ingin melakukan banyak kerja-kerja peningkatan seperti betul. Dalam Keratan Akbar ni kan, wan jadi hambatan usaha baik pulih. Tapi dekat bawah tu tengok, namun masjid yakin sokongan masyarakat mampu ringankan usaha kumpul dana. Betul. Orang Islam Singapura ni dia memang pemurah Ustaz. Memang pemurah. Betul. I admit. Saya tengok orang mana pun nanti datang dia kasih juga duit. Betul. Kadang-kadang ada yang jual tisu dekat kedai makan kan. Tak apa, dia ambil, dia kasih duit tak nak tisu. Betul. Ikhlasnya. Ikhlas. Dia kata tak apa, tik. Jadi masjid ni juga ni ada nasi ambeng Ustaz. Berapa harga nasi ambeng tu? Okey, harganya adalah ni kupon Kupon ya. Kupon amalnya berharga $55. InsyaAllah terhad pada 600 kupon sahaja. Dan dia ada ambillah peluang ni. Ada dua tarikh untuk anda redeem lah nasi ambeng anda. Tarikh-tarikhnya seperti Sabtu 24 hari bulan April 2021, masa 3.30 sampai 6 petang. Kemudian dan Ahad, satu lagi Ahad 25 April, masanya daripada 3.30 petang ke 1.30 petang. 3.30 petang hingga 4 petang. Betul. Dan tempatnya di Hajar Mariam Cafe, North Bridge Road. Hajar Mariam Cafe. Power tu. Pernah makan Pernah, saya pernah. Pernah makan sana Ustaz. Tak ajak pun. Kurma Ajwa Al-Madinah Amal Masjid Al-Amin. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis,
7 biji ni dengan penuh keyakinan dan juga serta doa yang insya-Allah yakinlah dengan atas doa tu boleh sembuh, hilang penyakit insya-Allah. 7 biji tapi kena bertakwa dan percayalah. Kena betul-betul. Dia tak boleh macam 7 biji lepas tu betul percaya tak percaya. Ni pastinya pada kita yang beriman itulah baru akan mujarab. Kadang kita cakap sesuatu kita tak percaya. Asal aku baca Al-Fatihah hantu ni tak keluar Macam mana mungkin tak percaya baca Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin sekadar di bibir on the lips tapi hantu tu macam Ar-Rahmanir-Rahim. Dia boleh layan. Dia boleh layan lagi. Kau rasa? Jadi ingatlah kita harus percaya apa yang kita lafazkan. Dan kita nak dengar ustaz mengaji sikit Semoga yalah bila ustaz mengaji ni kalau anda dengar jangan lupalah dekat bawah ni ada PayNow number. Ini PayNow bukan saya punya nombor ini untuk Masjid Al-Amin iaitu dalam wakaf Iltizam Masjid Al-Amin. Jadi nombor PayNow ni boleh anda gunakan untuk derma. Dekat bawah tu ada scroller. Ada lagi beberapa cara untuk anda lakukan derma anda. Jadi ustaz, surah apa yang ustaz nak mengaji hari ini? InsyaAllah surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allahu Akbar. Alhamdulillah sedap ustaz Ustaz surat panjang sikit boleh? Alamak panjang sikit. Ini Ramadan, raikan Ramadan. Raikan Ramadan Mubarak. Dia dah start Ramadan Mubarak. Betul. Jadi Ustaz Syafiq ada menganjurkan kelas dengan tajuk Alam Malaikat, mengetahui kesan malaikat pada kehidupan kita, hubungan malaikat dengan manusia, malaikat dan bulan Ramadan. Jadi kelas ini akan berlangsung 24 April. Informasinya ada tertera di skrin anda lah. Betul. Jadi juga ada ini eksklusif Ramadan ni khataman betul. Khataman ni khatam Quran lah bersama dengan sertakan nama-nama yang tersayang pada majlis khatam Al-Quran. Setiap sumbangan anda atas nama arwah akan disalurkan ke dana wakaf Masjid Al-Amin. Jadi ustaz, bila kita berikan sumbangan atas nama arwah tu apa signifikan dia? Maksudnya signifikan apa yang dia akan raih? Ganjaran lah, raih. Okey. So ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang Nabi katakan bahawa jikalau terputusnya terputusnya amalan anak Adam kecuali 3 lah kan, yang kita tahu di antaranya adalah doa daripada anak soleh. Tapi kita buat tahlil ni, baca tahlil ni, kita main sertakan nama yang baca pun ustaz aja, bukan anak soleh kan dan sebagainya kan. Tapi kita kena ingat dia punya essence tu. Nabi cakap yang penting kita kena sampaikan doa. Kira sampai tak sampai tu lain cerita tau. Betul. Yang penting usaha, the effort tu. The effort tu kita ada wujud kita buatkan. Jadi Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima. Mustahil dia nak tolak satu perkara yang baik ni. Jadi dalam erti kata lain, kita buat benda yang baik dan asalkan kita serahkan segalanya, sebab terima atau tak terima itu urusan Allah. Betul. Betul sangat. Kita tak bercakap kau buat tahlil ni ada ke orang nak mati, tak boleh lah, tak kena. Sebab itu urusan Allah. Kita baca, kita derma untuk niat si arwah. Tak tahulah sampai ke tidak, tapi biarlah Allah yang menguruskannya. Exactly. Malah yang mengaminkan pun di antara tu ada juga anak-anaknya kan. Macam tadi khataman kan. Ada juga anak-anaknya yang sedang menonton live kan. Ustaz tu baca je, anaknya tak tahu baca doa, letak ustaz tu baca, tapi anaknya yang mengaminkan. So macam mana kes macam gitu ustaz? So orang selalu tanya kan perkara-perkara macam. So tu yang kita boleh rumuskan bahawa insya-Allah walaupun dengan amin saja, dengan aminnya saja anaknya tu pun insya-Allah sampailah. Jadi alhamdulillah kita dah sampai di penghujung di sesi yang pertama bersama dengan Ustaz Hafiz dan insya-Allah kita akan sambung lagi. Ini kita tutup terus sekali. Terus sekali. Tutup tirai kita tutup dengan surah Naba lah. Naba ni
dalam maksudnya surah An-Naba, okay, it's a verse dalam juz Amma, the last verse lah. The last verse. So, kalau the very first verse, kalau kita buka daripada juz Amma tu kan, selalu kita jumpa tiga kul kan. Kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas, kul huwallah. Ini the very end, another end of juz Amma. Okay, so surah An-Naba insya-Allah. Naba bermaksud berita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. الحمد